Hai korang, selamat datang ke channel saya. Pelik pula kan. Hai semua, selamat pagi, selamat sejahtera, selamat apa selamat pagilah kepada semua. Semua sihat. Maafkan saya lah jika saya tidak menghiburkan anda di YouTube untuk seminggu, sebab untuk 2 minggu ke seminggu. Dalam 2 minggu macam tu, sebab I ada exam. Hari ni last exam, so maybe I akan buat video besok. So hari ni saya kena buat video sebab saya punya view pun dah semakin menurun kan. Kalau kau nak biarkan dia turun je, tak. Saya nak buat YouTube hari ni. Okey, apa aku nak buat? Hari ni saya akan mengajar anda Science Form 2. Tengok, saya akan masukkan sedikit pelajaran di dalam YouTube biar semua ada otak. Marilah kita buka. Sains masuk bab berapa? 3. Sini bab 3 sampai bab 3. Sampai bab 3. Marilah kita mula dari bab 1. Saya akan mengajar anda tentang kepelbagaian organisma. Kepentingan biodiversity. Biodiversity merupakan khazanah yang tidak ternilai dan warisan alam semula jadi yang harus dikekalkan. Okey. Di sini terdapat kepentingan biodiversity. Kita ada sumber makanan, keseimbangan alam, kita ada tempat rekreasi, perubatan, bahan mentah industri, dan pendidikan. Itulah kepentingan. Faham tak macam mana? Macam sumber makanan, haiwan dan tumbuhan membekalkan pelbagai sumber makanan kepada manusia. Macam ayam, dia bagi kita makanan. Betul tak? Betul tak? Siapa makan ayam kat sini? Lepas tu kita nutrien, maksudnya pendebungaan. Dia macam, faham tak? Bunga yang ada debu tu, debu dia tu, bila angin lalu, debu tu dia akan pergi ke satu tempat yang lain tau. Lepas tu dia akan tumbuh bunga tu. Faham? Ni bunga A. Bunga A kan. Macam mana nak tunjuk sekejap. Saya jadi cikgu pula hari ni ya. Taklah. Gelabah. Bunga A. Tak cantik. Ini bunga A. Okey. Ini bunga A. Nampak tak? Bunga A. Bila angin lalu, lepas tu bunga, dia punya bunga ni akan terbang ke sebelah tau. Dia akan dia akan terbang lah. Dia akan pergi ke tempat lain. Dan bila ada bunga tu jatuh dekat satu tempat, and then dekat situ akan tumbuh bunga B pula. Tapi bunga yang sama lah. Cuma dia ada, sama lah bunga tu. Okay? Faham? Faham ke tidak? Janganlah tak faham. Aku tak sikat rambut lah. Mari kita teruskan. Of course lah, tempat rekreasi, tempat macam Gunung Kinabalu, macam tu. Itulah tempat. Perubatan pula, macam herbal, ubat-ubatan dan kosmetik. Dan bahan mentah industri ialah kayu balak, buluh, rotan. Dan dia dihasilkan untuk dihasil lepas dia diproses, dia boleh menjadi alat muzik, perabot, serta untuk membina bangunan. Pendidikan, of course lah, pendidikan macam saintis, macam tu kan. Dia ada ilmu pengetahuan, mencipta teknologi terkini melalui penyelidik saintifik terhadap mikroorganisma, haiwan dan tumbuhan. Bijak tak saya? Exam nanti gagal.
Okey, kita masuk kepada pengelasan haiwan. Haiwan yang dikelaskan kepada invertebrata dan vertebrata. Invertebrata dia ada dua jenis. Satu tanpa kaki dan satu lagi berkaki. Kita tengok yang tanpa kaki di sini ya. Bahan tanpa segmen. Badan tanpa segmen. Nanti saya akan terangkan apakah segmen tu. Badan bersegmen. Ada dua, satu badan tanpa segmen dan satu badan bersegmen. Dan yang berkaki pula 3 pasang kaki dan dia ada juga lebih daripada 3 pasang kaki. Which dia lebih daripada 3. Faham? Invertebrata tanpa kaki. Kita ada span. Ni yang benda yang kat laut ni, terumbu karang ni. Ada buran, karang laut, planaria dan ada seafood. Seafood. Maaf tadi saya melata sebab ada benda ni mengganggu betul. Badan bersegmen. Inilah badan bersegmen. Nampak tak yang garis-garis kat cacing ni? Ini badan bersegmen. Dia ada kategori dia juga. Haiwan yang dikategorikan dekat sini adalah cacing pita, lintah dan cacing tanah. Itulah badan bersegmen. Dia macam, tak nak cakap macam ni, tapi dia ada garis-garis tu. Faham? Invertebrata berkaki mempunyai badan bersegmen dan mempunyai kulit keras, which mean rangka luar dia. Faham tak? Semut dia ada satu, mempunyai kulit keras. If you guys nampak semut kan, I think semua pernah kot. And then you guys try bunuh dia guna pencil or whatever. Guys tu penyekkan dia, nanti guys akan dengar bunyi macam tu. Itulah dia. Lebih daripada 3 pasang kaki. Di sini haiwan dikategorikan adalah laba-laba, belangkas, kalajengking, lipan dan udang. Sedapnya udang. Okey, kita masuk kepada vertebrata, iaitu ikan, amfibia, reptilia, burung dan mamalia. Kena aku ajar nanti. Marilah kita pergi ke dapur. Apa yang mak aku masak hari ni. Gelap. Mami, nama tegur budak-budak? Hai. Ya. Tengok ikan Mami. Ini adalah ikan yang mak saya goreng. Cik aku je masak bekal time nak pergi sekolah. Ini dia pula. Mami, lagi sediakan cili ya baik ke sekolah. Senyum kata dek. Bakal orang beli. Inilah dia. Abun bilun. Dia nak pergi apa? Nak pergi buat reban dia. Reban ayam dia. Reban ayam 5 bintang. Nanti dia pun duduk dekat situ dengan ayam. Aku tak duduk sini. Alah, tak ada selipar lah. Oh, adalah. Mari kita pakai selipar. Sebenarnya hari ni sekolah petang. Tengok ni. Itu hari kedua saya. Mana lah? Apa? Kita cek ayam kita. Macam bodoh pula kat situ. Macam budak-budak ya. Mana ayam aku? Dia dekat sana lah. Jom kita tengok. Takutlah ada ular. Mana dia? Banyaknya kerengga. Macam mana ayam aku boleh selip kat sana? Ini rumah jiran sebelah I. Sini ke?
Ini kita cari ayam kita. Aku makan dia hilang tau. Dalam ni ke? Tak ada pula Dia pergi. Tak apalah. Mana dia pergi? Dah lah ayam tu aku beli dari kecil. Dia apa aku ni beli seorang-seorang. Okeylah, mari kita melihat ikan keli yang dimasak oleh mak saya. Alah tangan. Mana ayam aku? Cak. Dek. Alah. Tangan ni. Sangat ke? Ui, anjing kau. Anjing. Wih, baju sekolah aku. Jom kita pergi jemur baju sekolah. Dia hasil ikan teli yang digoreng oleh mak saya. Ini gegar-gegar takut minyak. Wow. Lapar guys. Guys, kau buat apa tu? Apa? Ya. Bukan ayam. Buat rebah ayam. Wih, itulah ayam aku. Aku baru jumpa dia. Mari kita tengok. Itulah dia. Itulah ayam saya. Wih, muka dia pucat siut. Mari saya zoomkan dia. Dia sekarang ni tengah sesi bertelur. Dia perempuan sebenarnya ada 5 ekor. Tetapi 3 ekor yang aku dah jual. Yang ni second perempuan. Ini dia. Hello. Hello. Tak sampai. Hello, kembali lagi dalam pelajaran bersama Justin. Oh, by the way, aku nak kemas katil aku dulu. Tunggu sekejap. Saya nak kemas katil. Oh, anjing. Okey. Ikan. Apakah itu ikan? Jangan tahu makan ikan je. Ikan ialah haiwan yang mempunyai ciri-ciri sepunya yang berikut seperti Poikilotrema, badannya diliputi sisik keras yang berlendir, mempunyai sirip dan ekor, bernafas melalui insang, bertelur, melakukan persenyawaan luar. Faham tak? Persenyawaan luar tu apa? Okey, kepada sesiapa yang tak tahu Poikilotrema tu apa, Poikilotrema, organisma yang mempunyai suhu yang berubah-ubah mengikut suhu persekitaran. Apa? Okey, mari kita bersambung. Organisma yang mempunyai suhu yang berubah-ubah mengikut suhu persekitaran. Which mean, dekat sini, maksud dia, if dia pergi tempat yang sejuk, badan dia akan sejuk. If dia pergi tempat panas, badan dia akan panas. Itulah dia. Ingat benda ni, kalau untuk form tu yang lihat video ni, ingat benda ni je. Badai berubah-ubah mengikut suhu persekitaran. Itu je. Kita pergi kepada amfibia. Amfibia ni seperti katak. Ini katak. Katak. Pamak. Pamak. Yang abang bilun saw goreng tu. Janganlah dia goreng salamander ni, takut. Okey. Amfibia ialah haiwan punya ciri-ciri sepunya berikut seperti Poikilotrema, sama seperti ikan. Itu je yang sama dengan dia. Boleh hidup di darat dan air.
Badan dilitupi kulit yang lembap. Anak amfibia bernafas melalui insang. Amfibia dewasa bernafas menggunakan peparu dan kulit yang lembap. Dan ianya juga menghasilkan telur yang berlendir dan tidak bencang kerang. And then dia melakukan persenyawaan luar. Faham? Okey. Maksud dia anak amfibia bernafas melalui insang. Maksudnya ini berudu. Nampak tak berudu? Berudu time kecil dia bernafas menggunakan insang. Dia seperti ikan dulu. Bila dia dah besar, dia bernafas menggunakan kulit lembap. Faham? Itulah dia. Ingat, poikilotroma tu apa? Dia suhu badan yang berubah-ubah mengikut tempat mengikut suhu persekitarannya. Taring aku bawah ni panjang. Dracula. Apa tu? Dia macam goblin. Takutlah. Okey. Reptilia. Reptilia ialah haiwan. Reptilia ialah poikilotroma, menghasilkan telur yang bencang kerang, bernafas melalui peparu, bersisik dan berkulit keras, melakukan persenyawaan dalam. Dekat sini haiwan dikategorikan ialah penyu, iguana, ular dan buaya. Buaya darat. Taklah air bukan macam tu. Okey, kita pergi ke next page, iaitu burung. Kita tak habis lagi ya. Belajar. Burung. Homoetrema. Nanti saya terangkan. Badai dilitupi bulu pelepah dan mengekalkan suhu badan. Bernafas melalui peparu. Mempunyai sayap atau kepak yang membantu untuk terbang. Mempunyai sepasang kaki yang bersisik. Macam ayam kan. Dia macam sisik garis-garis tu. Itu bersisik. Melakukan persenyawaan dalam. Menghasilkan telur yang bencang kerang keras. Saya nak minum air. Penat saya jadi cikgu untuk anda. Mamalia. Tak ada. Homoetrema. Kita terangkan apakah itu homoetrema. Homoetrema ialah haiwan yang mempunyai suhu badannya yang malar dan bebas. Maksudnya kat sini, dia tidak memilih tempat. Sekiranya dia di tempat yang sejuk, suhu badan dia tetap macam tu. Faham? Itulah dia. Sebab tu ianya malar dan bebas. Faham? Dia mempunyai bulu pelepah. Which bulu pelepah tu adalah bulu tu lah untuk mengekalkan suhu badan dia. Jika dia sejuk, itulah dia. Dia akan suamkan badan dia. Mamalia pula, ini yang terakhir lah. Ya, ini yang the last one. Mamalia ialah haiwan yang mempunyai ciri-ciri punya yang berikut. Of course, homoetrema, malar dan bebas. Badan dilitupi bulu dan rambut. Bernafas melalui peparu. Melakukan persenyawaan dalam. Melahirkan dan menyusukan anak. Menyusukan anak dan melahirkannya. Melahirkan dan menyusukan anak. Di sini badan dia dilitupi bulu dan rambut. Sama tu. Of course lah. Sebab haiwan dikategorikan kelawar pun. Apa aku cakap ni? Sebab haiwan dikategorikan kat sini ialah kelawar, zirafah, gajah dan singa. So memang dia bernafas menggunakan peparu lah. Takkanlah dia bernafas menggunakan kulit lembap. Kalau dia bernafas guna kulit lembap pun dia still boleh bernafas. Cuma kelebihan dia nanti pun bila dia pergi air dia boleh bernafas lagi. Gitu. Okay, yang ni the last one. Tumbuhan tidak berbunga. Dekat sini adalah tumbuhan tanpa vaskular dan tumbuhan vaskular. Takut. Tumbuhan tanpa vaskular merupakan tumbuhan yang kecil dan ringkas tanpa sistem vaskular. Nanti kita tengok. Saya akan terangkan lebih lanjut.
Tumbuhan vaskular mempunyai sistem vaskular yang mengangkut air dan makanan ke seluruh bahagian tumbuhan. Tumbuhan ini juga mempunyai akar, batang dan daun yang nyata. Okey, tumbuhan tidak berbunga di sini adalah lumut. Dan tumbuhan berbunga adalah batu pakis dan conifer. Nampak tak conifer? Pokok Christmas tu. Sini. Itulah dia pokok conifer. Saya akan bacakan lumut dulu. Membiak dengan menghasilkan spora. Dia membiak dengan menghasilkan spora dan bukan vaskular. So maksudnya bukan vaskular kat sini, maksud dia adalah dia ada batang dan daun. Lumut kan, kalau kau tengok kat celah-celah dinding ataupun celah-celah simen kayak lembab tu, itu adalah spora. Bila you pijak, you tergelincir, you jatuh lah, you sakit. Apa aku cakap dulu? Okey, aku pakis pula membiak dengan menghasilkan spora dan ianya vaskular sebab dia ada batang dan daun. Conifer membiak dengan menghasilkan kon dan dia vaskular juga sebab dia menghasilkan kon. Lepas tu dia ada daun, dia ada batang. Okey, tumbuhan berbunga. Tumbuhan berbunga menghasilkan bunga menjadi buah, mempunyai biji. Setiap biji benih mempunyai kotiledon, iaitu digunakan oleh biji benih untuk bercambah. Biji benih mempunyai satu kotiledon dipanggil monokotiledon. Dekat sini maksud dia biji yang mempunyai satu kotiledon dipanggil mono. So satu kat sini dia gelar mono. Mono ialah satu, satu ialah mono. Faham? Monocotyledon. Mono kalau panggil solo cotyledon tu dah lain. So panggilan tepat dia adalah monocotyledon. Biji benih yang mempunyai sepasang cotyledon dipanggil dicotyledon. So sepasang tu maksudnya dia ada lebih daripada satu cotyledon. Faham? So bila dia ada lebih daripada satu cotyledon, kita panggil dia dicotyledon. So dicotyledon boleh ingat daripada D. D tu adalah dua cotyledon. So dia lebih daripada satu. Faham? Okay. Di sini kita boleh inilah yang disebut dicotyledon. Macam kacang ni kan. Kacang kok. Macam kacang ni. Kacang. Takkan semua tak pernah makan kacang. Tak kacang dalam paket tu. If you guys buka benda tu, yang dia punya cangkerang tu, dia punya kulit tu, korang akan dapat kacang banyak kan. So which ada 1, 2, 3, 4. Itulah dia. Lebih daripada satu cotyledon. So jagung ni pula, jagung ni sebenarnya dia ada satu. Satulah. Faham tak ni? Aduh gatal lah. Banyak dosa ni. Rambut ni. Maksud dia kat sini, jagung ni dia ada satu cotyledon. Dia tak seperti kacang. Kacang ni dia tumbuh banyak-banyak, tapi dalam dia tu ada dua kan. So jagung ni dia tak ada. Jagung ni bila you buka biji, mana ada lagi. So tinggal satu je lah. Memang satu tu. Dekat sini korang boleh bezakan monocotyledon dan dicotyledon daripada akar, daun, dia punya ciri fizikal pokok. Faham tak? Pokok yang berdaun, tak berdaun. Lepas tu dia ada contoh. Contoh pokok yang sama seperti ini adalah ini dan itu. Okey, kita pergi kepada monocotyledon. Satu, ini adalah jagung. So bila jagung dekat sini dia ada berakar serabut. Tahu tak akar serabut macam mana? Macam ni. Ini adalah contoh di bawah. Berakar serabut. Dan daun dia juga daun selari. Selari. Ini adalah daun selari. Dia just terus ke atas. Faham? Selari. Jangan tak tahu apa itu maksud selari. Dan batang dia juga batang yang lembut, yang boleh kita senang dipatahkan lah. Dan pokok yang seperti pokok jagung ini juga adalah pokok padi dan pokok jagung. Faham?
Ini adalah cara untuk membezakan mono dan di. Ya. Okey, kita pergi kepada di. Di ialah 2. So 2 kita kena asingkanlah, kita kena pandai buat dia macam mana. Di adalah berakar tunjang. Tunjang ini adalah berakar tunjang, dia kemal sedikit. Dan ianya juga daun jejala. Daun jejala, faham tak daun jejala? Dia macam ada bentuk-bentuk macam tu kan. Itulah dia daun jejala. Dan kebanyakan pokok batang berkayu. Dia batang yang berkayu dan susah untuk dipatahkan. Dan contoh pokok yang sama dengannya adalah pokok tomato dan pokok durian. Sekian, itu saja daripada saya. Selamat belajar. Sampai di sini sahaja video kita untuk hari ini. Jangan lupa like, comment and subscribe. Bye. Bye. Ni takut.